Selamat sejahtera kepada semua orang yang berada di hadapan skrin sekarang. Pada masa kini, banyak orang muda tidak berminat dengan seni pertahanan walaupun mereka tahu mempelajarinya akan memanfaatkan mereka dalam banyak aspek seperti menguatkan badannya ataupun untuk perlindungan diri. Hal ini demikian kerana mereka mempunyai kekurangan pengetahuan tentang seni pertahanan. Oleh itu, hari ini saya dan rakan-rakan saya akan bermain satu game di mana ahli yang pertama akan memilih satu seni pertahanan yang perlu diterangkan oleh ahli yang seterusnya. Jadi, marilah kita mula! Saya akan memberikan sebuah penyampaian tentang Wushu. Wushu merupakan sejenis seni pertahanan Cina yang menggabungkan unsur-unsur penerapan bela diri dan juga persembahan. Tahukah anda, Wushu mempunyai dua maksud. Wu bermaksud tentera dan Shu bermaksud seni. Wushu telah ditubuhkan di negara China melebihi 4,000 tahun yang lalu. Asal-usul Wushu bermula ketika perjuangan nenek moyang di China, di mana mereka telah mempertahankan diri masing-masing daripada haiwan liar dan juga manusia lain yang merupakan musuh mereka. Tahukah anda juga terdapat banyak kebaikan dan faedah bagi seseorang yang ingin mengamalkan Wushu, seperti ia dapat menambahkan keyakinan dan juga meningkatkan kesihatan dari segi mental, fizikal dan juga emosi. Latihan Wushu terbagi kepada dua jenis. Latihan Wushu tradisional yang menekankan pada teori serta penerapan gerakan mempertahankan diri, dan Wushu moden iaitu taulu dan sandal yang menekankan lebih kepada persembahan dan estetika. Wushu bergantungkan pada pelbagai unsur seperti kelajuan, daya letupan dan pergerakan semula jadi. Selain itu, seseorang yang mengamalkan latihan Wushu seharusnya menggabungkan kelenturan mereka bersama kepantasan dan kekuatan dengan pelaksanaan teknik yang amat sempurna. Beberapa pergerakan asas yang dikenali dalam Wushu seperti Mabu, pendirian kuda, Gongbu, pendirian menuduk, Xiebu, pendirian berehat, Sichuai-Ti, sepakan sisi, dan akhir sekali Tantui, sepakan tajam. Itu sahaja daripada saya. Saya mencalonkan rakan saya Shen Yan untuk memberikan penyampaian tentang Baguazhang. Okey, saya diarahkan untuk membincangkan tentang Baguazhang. Bentuk seni Baguazhang berasal dari China sejak abad ke-19. Ia merupakan bentuk seni yang mempertahankan diri yang lembut dan mirip berserupa dengan Tai Chi. Baguazhang dapat diterjemahkan sebagai 8 trigram Saibit. Ia merupakan satu kanun Taoisme yang diformulasi oleh Dong Haichuan. Baguazhang merupakan bentuk seni mempertahankan diri dalaman. Ia mementingkan tekanan hubungan antara pemikiran dan pergerakan badan. Baguazhang sering dicirikan oleh bentuk bergerak perlahan yang mengalir. Oleh itu, postur dan gerakan khas Baguazhang sering mementingkan teknik berjalan bulat atau memutar bulatan. Sumbangan Baguazhang dapat diperkenalkan dalam filem-filem terkenal. Dalam filem The Grandmaster, kita dapat mengenalkan watak fiksyen bernama Gong yang merupakan anak tunggal dapat mempertahankan seni Baguazhang. Beliau meminta Yip Man untuk berperang dengannya setelah Yip Man telah mengalahkan ayahnya. Akhirnya, beliau dapat mengembalikan kehormatan keluarganya. Inilah tentang seni pertahanan Baguazhang. Marilah kita menyampaikan kepada ahli saya yang seterusnya. Shen Yan mencalonkan saya untuk membicarakan seni pertahanan China Shuai Jiao. Okey, pertama sekali, Shuai Jiao yang dapat kita lihat dalam gambar ini adalah satu seni pertahanan Cina yang tertua di China dan mempunyai sejarah terlebih daripada 5,000 tahun. Sebenarnya, Shuai Jiao dilahir dalam masa peperangan lama di mana kegagalan satu orang dalam medan bermaksud dia seorang yang gagal. Dalam Shuai Jiao, strategi utama adalah mengalahkan lawannya dengan menggunakan teknik cengkaman dan lemparan Cina kuno ini. Terdapatlah 4 jenis teknik dan ia adalah Ta, Ti, Na dan Shuai, iaitu menumbuk, menendang, menangkap dan juga membaling. Dalam latihan Shuai Jiao, kita dapat melihat bahawa individu-individu yang sering melakukan strategi mereka ketika melawan. Oleh itu, ramai mengatakan bahawa Shuai Jiao menggabungkan sebahagian teknik yang besar dalam melempar seni pertahanan Cina dan ia telah menjadi tambahan sempurna bagi setiap pengamal Wushu. Baiklah, saya telah habis menerang tentang seni pertahanan Cina Shuai Jiao. Marilah kita lihat undian dan tengok siapa akan membuat penyampaian untuk pertahanan Cina lain. Angeline akan membicarakan tentang Tai Chi.
saya dapat topik Tai Chi. Tai Chi adalah sebuah seni pertahanan yang berasal daripada negara China dan ditubuhkan pada tahun 1670 oleh seorang lelaki bernama Cheng Wangting. Pada tahun 1670-an, Cheng Wangting mengembangkan beberapa rutin Tai Chi yang merangkumi bentuk kerangka lama yang masih diamalkan hingga kini. Adakah anda tahu bahawa terdapat 5 jenis teknik Tai Chi? Yang pertama adalah Chen, pergerakan perlahan dan lembut bercampur dengan gerakan pantas dan sukar. Ia juga dicirikan oleh daya letupan dan sikap rendah. Yang kedua adalah Yang. Ia memfokuskan pada peningkatan fleksibiliti melalui gerakan menyapu dan dilakukan dengan gerakan perlahan dan anggun. Yang ketiga ialah Wu. Ia pula memberi tumpuan untuk memanjangkan badan dan bersandar ke depan dan ke belakang berbanding berdiri di posisi berpusat. Dalam pengertian itu, ia sangat menumpukan pada peningkatan keseimbangan. Yang keempat adalah Hao. Bentuk ini memberi penekanan yang kuat pada mengawal pergerakan Qi. Akhirnya ialah San, melibatkan lebih banyak gerak kaki berbanding yang lain yang dipasangkan dengan gerakan tangan yang lembut dan sutera. Sekarang saya ingin menyampaikan kepada ahli saya yang seterusnya. So, kita sekarang tengok apa yang saya hendak dibincangkan adalah Santa. Santa adalah satu seni pertahanan Cina yang dikenali sebagai kickboxing Cina atau tinjun Cina. Ini adalah contoh gambar Santa. Pada mulanya, sanda berasal dari Lei Tai, satu bentuk pertempuran yang tidak teratur, tetapi sanda adalah dengan peraturan yang ada untuk memurangkan peluang kecederaan serius. Sanda juga dipanggil sanso pada hari awal-awal. Tetapi kemudiannya berubah menjadi sanda yang secara bermaksud free fighting. Pada hakikatnya, sanda jauh lebih kompleks dan komprehensif daripada hanya tinju. Dan sanda juga termasuk bergulat. Sanda menarik inspirasi dari pelbagai gaya tinju. Tetapi sanda juga boleh dibandingkan dengan Muay Thai. Ini disebabkan oleh fakta bahawa sanda juga menggunakan siku dan lutut. Selain itu, sanda juga boleh menjadi gabungan Muay Thai dan judo. Walau bagaimanapun, sanda mempunyai banyak kelebihan. Sama ada untuk mempertahankan diri, sukan atau kecerdasan dan tidak boleh dianggap ringan. Kemudian, ini adalah apa tentang Santa. Sekarang, marilah kita tengok siapa yang akan membincangkan tajuk lain tentang seni pertahanan Cina. Oh, ialah Elisa Kungfu Utara. Okey, saya akan menerangkan tentang Kungfu di China Utara. Kungfu di China Utara menekankan pada penggunaan kaki. Pernahkah anda terdengar Shaolin Kungfu? Shaolin Kungfu dikenali oleh orang ramai melalui filem yang bernama Jungle Master yang dilakonkan oleh Jackie Chan dan juga The 36 Chamber of Shaolin yang dilakonkan oleh Gordon Liu pada tahun 1978. Shaolin Kungfu berasal sejak 1500 tahun yang lalu di biara Shaolin di Henan, China, dan ia merupakan antara salah satu kungfu yang paling terkenal di China Utara. Kebanyakan pengetahuan yang kita mengetahui pada hari ini tentang kungfu ini adalah digambarkan melalui eksploitasi perjalanan oleh para biku Shaolin. Shaolin Kungfu merupakan kungfu yang menekankan pada postur badan, tendangan luas, dan serangan tangan terbuka dan tertutup. Kungfu ini dikenali sebagai kungfu yang paling rumit kerana ia merangkumi lebih daripada 1000 bentuk. Itu saja tentang Shaolin Kungfu. Sekarang saya akan pilih tajuk yang perlu diterangkan oleh orang seterusnya. Saya akan menyampaikan tentang Kungfu di China Selatan. Wing Chun adalah salah satu teknik pertahanan diri tradisional di China Selatan. Satu gaya kungfu yang termuda. Legenda mengatakan bahawa Wing Chun adalah diciptakan oleh salah satu pengaruh yang terbaik, master perempuan iaitu Wu Mei pada akhir dinasti Ming dan awal Qing. Murid-murid kemudian mempromosikannya di Hong Kong dan ke seluruh dunia. Tujuan Wing Chun adalah untuk menghentikan serangan dan menang secepat mungkin untuk mengurangkan jumlah kerusakan dari musuh yang kuat. Wing Chun menggunakan patung kayu untuk membantu mengetahui sasaran dan melancarkan serangan hingga tepat sasaran.
Teknik tersebut menggunakan prinsip mekanik manusia, struktur tuas dan mekanik segitiga untuk menyerang kelemahan lawan. Terdapat juga firm tentang Wing Chun, iaitu firm IP-Man dan IP-Man 2 dan saya percaya kami semua menonton firm tersebut sebelumnya. Itu saja untuk penerangan saya tentang Wing Chun. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, tujuan video cabaran ini untuk menguji rakan saya jika mereka tahu tentang seni pertahanan Cina. Dalam video ini, saya harap penonton saya akan mempelajari dan juga menambah ilmu tentang seni pertahanan Cina. Dan di sini, saya juga menggalakkan semua orang untuk mempelajari seni pertahanan untuk perlindungan diri. Dan sebelum saya berakhir video ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua rakan-rakan yang berjaya menyelesaikan cabaran video ini. Yeay! Dan sekian, terima kasih. Bye-bye!